Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hai semua. Okey, cikgu doakan awak hari ini semuanya sihat. Okey, cikgu akan ajar awak sejarah untuk tingkatan 1. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bab 1 iaitu mengenali sejarah. Sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, okey, cikgu kenalkan diri cikgu dulu. Okey, nama cikgu, Cikgu Ainul Zuria. Okey, cikgu akan mengajar awak untuk subjek sejarah. Okey, boleh tengok slide. Okey, ini adalah muka hadapan untuk buku teks kita, iaitu buku teks sejarah tingkatan 1. Okey, ini secara gambaran secara keseluruhan apa yang awak akan belajar dalam tingkatan 1 ini, iaitu berkenaan dengan sejarah kita dan dunia. Apa perkaitan antara sejarah Malaysia dengan sejarah dunia? Okey, ini adalah isi kandungan untuk tingkatan 1. Okey, dalam tingkatan 1 ini awak akan belajar 8 topik. Okey, iaitu yang pertama mengenali sejarah, zaman air batu, zaman prasejarah, mengenali tamadun awal dunia, peningkatan tamadun Yunani dan Rom, peningkatan tamadun India dan China, dan bab yang terakhir iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Okey, untuk hari ini, cikgu akan masuk bab 1 iaitu mengenali sejarah, dan cikgu hanya akan pergi untuk 2 subtopik kecil sahaja, iaitu 1.1 pengertian sejarah dan 1.2 pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey. Okey, 1.1 pengertian sejarah. Okey, kita tengok dari 3 aspek yang berbeza, iaitu dari bahasa Melayu, kamus dewan dan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok dari 3 aspek yang berbeza. Okey, kita tengok pengertian sejarah dalam bahasa Melayu. Pengertian sejarah dalam bahasa Melayu, okey, berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun, yang bermaksud pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Okey, saya ulang semula. Pengertian sejarah dalam bahasa Melayu berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun, yang bermaksud pokok, salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Okey, yang kedua, pengertian sejarah menurut Kamus Dewan. Okey, menurut Kamus Dewan, sejarah ialah asal-usul iaitu keturunan dan salasilah. Kamus Dewan juga mengatakan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau, kisah dan tambur. Tambur ni apa? Riwayat dahulu kala. Dan Kamus Dewan juga mengatakan sejarah adalah kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah lalu. Okey, ini menurut Kamus Dewan. Okey, kita tengok dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, sejarah adalah history. History yang bermaksud cerita tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu historia, yang bermaksud penyelidikan. Okey, ini pengertian sejarah dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam subtopik 1.1 ini, awak hanya belajar berkaitan dengan 3 aspek pengertian sejarah, iaitu dalam bahasa Melayu, dalam Kamus Dewan dan dalam bahasa Inggeris. So, cikgu harap awak faham untuk subtopik 1.1 ini. Okey, kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya.
Okey, subtopik yang seterusnya iaitu pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak tanya apa maksud sejarawan? Okey, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Siapa sejarawan ni? Kenapa kita nak tanya pandangan dia? Okey, sejarawan ini ialah orang yang bijak pandai dalam sejarah. Okey, orang yang bijak pandai dalam sejarah. So, dia bijak pandai dalam sejarah, kita tanya dia berkaitan dengan sejarah. Okey, contoh lain kalau orang tu arkitek lah, contoh dia arkitek, dia pandai tentang lukisan kan, dia nak lukis plan rumah, plan bangunan. So kita tanya dia berkaitan dengan tu. Kalau awak tanya dia sejarah, okey, awak pergi ke arkitek tu, awak tanya dia sejarah, dia boleh tak jawab? Okey, mungkin dia boleh jawab dalam pandangan peribadi dia, betul? Cuma dia tidak mahir dalam bidang sejarawan. Sejarawan ini adalah orang yang bijak pandai dan mahir dalam sejarah. Okey, kita teruskan ya. Okey, sejarawan kita yang pertama iaitu Herodotus. Okey, awak boleh tengok slide. Okey, Herodotus. Herodotus ini mengatakan bahawa sejarah adalah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey. Okey, betul tak apa yang dia cakap? Betul kan? Memang sejarah ini dia memang menceritakan tentang tindakan manusia. Okey, tindakan manusia yang berlaku dahulu kala yang menjadi peristiwa. Yang menyebab berlakunya sesuatu peristiwa tersebut. Okey, siapa itu Herodotus? Okey, Herodotus adalah sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah ataupun historia yang bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa silam maupun sezaman. Okey, karya Herodotus yang terkenal adalah Historis atau sejarah perang Parsi. Dan dalam karya ini ditulis berdasarkan kajiannya terhadap peristiwa yang benar-benar berlaku. Okey, Herodotus ni, dia menceritakan tentang sejarah perang Parsi. Okey, buat pengetahuan awak, memang perang Parsi ini telah berlaku berapa, dah lama lah berlaku. So, Herodotus ini, dia buat satu kajian tentang sejarah perang Parsi itu, macam mana berlaku, apa sebab berlaku, siapa pihak yang terlibat. Boleh carilah kalau rasa nak membaca, nak lebihkan pengetahuan, boleh cari buku yang telah ditulis oleh Herodotus. Okey, sejarawan yang seterusnya, Muhammad Yusuf Ibrahim. So, Muhammad Yusuf Ibrahim ini mengatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Betul tak? Betul lah kan? Sejarah mestilah suatu masa yang lalu. Sejarah masa yang lepas, masa yang telah berlalu. Okey. Masa yang akan datang kita tak panggil sejarah. Okey, siapa itu Muhammad Yusuf Ibrahim? Muhammad Yusuf Ibrahim adalah sejarawan tempatan yang mengkaji tentang ilmu dan disiplin sejarah. Antara karya beliau yang terkenal termasuklah Sejarawan dan Persejarahan Melayu, iaitu Tradisi dan Transformasi. Okey, sejarawan kita yang seterusnya iaitu Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun ini mengatakan sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Okey, siapa itu Ibnu Khaldun ni? Okey, nanti cikgu akan ceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan siapa itu Ibnu Khaldun. Tetapi sekadar pengetahuan untuk awak, Ibnu Khaldun ini
Nama dia sangat masyhur terutama sekali dalam tamadun tamadun Islam. Banyak sumbangan beliau terhadap tamadun Islam. Okey, dia ada mengeluarkan satu buku ni karya dia yang terkenal iaitu nama dia Muqaddimah yang mengandungi 6 bab. Okey, dalam buku Muqaddimah ini dia menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermula zaman primitif hingga kehidupan di bandar. Apa maksud zaman primitif ni? Primitif ni maksud dia zaman manusia dahulu-dahulu lah dahulu kala punya zaman. Kita panggil zaman primitif. Okey, yang seterusnya. Okey, cikgu ada ni sebenarnya ni sebenarnya yang cikgu dah ambil daripada buku teks awak tetapi dia tak berapa nak jelas. So, saya tuliskan semula. Okey, sebab kalau kelas yang sebelum ni, cikgu dah pernah tunjuk ni, lepas tu ada yang PM cikgu tanya. Okey, tanya cikgu tak nampak. So, saya highlightkan semula. Okey, ini sejarawan kita yang seterusnya, nama dia adalah Khoo Kay Kim. Okey, Khoo Kay Kim. Okey, Khoo Kay Kim ini mengatakan sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini. Di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Okey, ini pendapat yang diberikan oleh sejarawan tempatan kita iaitu Khoo Kay Kim. Okey, sejarawan kita yang terakhir iaitu E.H. Carr. Okey, E.H. Carr ini mengatakan sejarah ialah suatu proses interaksi, perhubungan interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Okey. So, E.H. Carr ini ialah sama juga sejarawan yang terkenal. So, dia ada mengeluarkan buku yang bertajuk What is History? Ataupun yang telah dimelayukan iaitu Apakah itu Sejarah? Ni buku dia. Okey, saya dah pergi go through 1.1 dan 1.2. Okey, secara rumusan dia untuk 1.2, apa yang perlu awak ingat adalah 5 orang sejarawan. So, apa pandangan sejarawan ini berkaitan dengan sejarah. Okey. Sebelum cikgu lupa, okey, kita tengok slide dulu. Pusing buku kita. Okey, ada kerja rumah dan latihan kepada awak. So, kerja rumah yang pertama, okey, salin nota yang telah saya berikan dalam slide ni. Okey, salin satu persatu dalam buku nota. Okey, untuk nota awak, saya sarankan untuk awak menggunakan buku nota yang berkulit tebal. Okey, kalau boleh nak yang kulit tebal tu. Okey, kenapa saya suruh awak guna kulit tebal tu? Rasional dia, okey, buku tersebut akan digunakan untuk 3 tahun. Tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. So, sebab tu guna buku yang tebal terus. Tak apa, walaupun cikgu yang berbeza yang akan ajar awak untuk Form 1, Form 2 dan Form 3, tak ada masalah. Awak boleh guna buku nota yang sama. Maksud dia, awak sambung sahaja nota tingkatan 1 nanti, sambung nota tingkatan 2 dan sambung nota ke tingkatan 3. So, bila awak nak PT3 nanti, so mudah untuk awak mencari nota. Tidaklah berlakunya keciciran nota. Rasional dia kalau awak guna buku yang buku tingkatan 1, 1, buku tingkatan 2, 1, buku tingkatan 3, 1. Nanti bayangkan kalaulah berlakunya kehilangan lah, buku tu hilang. So, bila tingkatan 3 nanti, bila awak nak ulang kaji, nak buat revision untuk PT3,
Awak nak cari buku kat mana? Dah hilang kan? So sebab tu saya sarankan awak guna terus buku tebal. Harap-harap buku tebal tu tak hilang lah. Kalau hilang juga buku tebal tu, memang saya pun tak boleh nak tolong awak. Okay? So itu ada rasional. So itu untuk nota, jangan lupa salin nota. So nota itu saya akan kutip bila sampai satu masa yang akan diberitahu kelak. Okey, yang kedua, okey, saya ada berikan latihan. Tolong cek dalam grup WhatsApp kita. Okey, saya rasa sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Seandainya awak mempunyai sebarang masalah, tak faham kat mana-mana, boleh PM cikgu secara personal ataupun tanya saja dalam grup, tidak menjadi masalah. Okey, insya-Allah cikgu akan cuba membantu awak semua. Okey. Sebelum cikgu lupa, jangan lupa untuk subscribe cikgu punya video ini. Okey, bye. Assalamualaikum.